Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Alhamdulillah. Baik, kita akan sambung ke surat 72 pada kata musannif dalam bab zuhud. Dan ketahui olehmu bahawasanya zuhud itu beberapa pangkat. Itu tak habis ya? Bawah sikit pangkat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahmatullahi ta'ala alayhi wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Jadi kita ambil sikit pada kata musannif yang saya baca tadi. Dan ketahui olehmu bahawasanya zuhud itu beberapa pangkat. Pangkat yang pertama, ini kita baca dah, cuma kita ulang balik sikit. Bahawa zuhud ia pada ketika hatinya cenderung kepada dunia, tetapi bersungguh-sungguh ia yang hatinya cenderung kepada dunia tu pada melawan akan hatinya. Pangkat ini bukan zuhud, tetapi permulaan bagi zuhud. Jadi kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahmatullahi ta'ala alaih, jadi zuhud ni ada beberapa pangkat. Nah, yakni ada beberapa darajat. Jadi yang pertama yakni dinamakan permulaan bagi sifat zuhud di dalam hati seseorang. Yakni bila hati dia cenderung kepada dunia, ada cenderungan kepada nak akan dunia, maka dia berusaha dengan sesungguh-sungguhnya untuk melawan apa yang hati dia cenderung nak tadi tu. Maka bila ada dalam hati dia cenderungan kepada dunia, dan dia boleh dengan usaha dia untuk melawan akan keinginan tersebut, maka itu kata musannif itu bukan zuhud lagi. Bukan hak dinama zuhud, cuma yang tu ni dah panggil langkah yang pertama. Kerana langkah yang pertama itulah yang akan melahirkan ribuan dan jutaan langkah-langkah yang lain. Mana permulaan bagi zuhud, yakni kita boleh usaha lawan kecenderungan hati kita pada keinginan akan dunia. Pangkat yang kedua, yakni yang kedua kata musannif pada zuhud, bahawa liar hatinya daripada dunia dan tiada cenderung ia kepadanya, kerana mengetahui akan bahawasanya tiada bisa. Yakni bisa. Bahasa Indonesia kan cakap bisa tu, enggak bisa apa? Tu bisa ni bukan bisa ulang. Tak bisa ni tak boleh. Tiada bisa, yakni tiada boleh menghimpunkan akan dunia dan akhirat. Maka murah hatinya dengan meninggalkan dunia. Itu kata musannif, kerana mengetahui ia orang yang zuhud ini akan bahawasanya akhirat itu lebih baik daripada dunia.
Jadi kata musannif yang kedua, yakni saat mana hati ni dia liak. Liak daripada dunia, yakni dia susah nak kepada dunia. Dia tak mau dah. Hati ni dia nak lari daripada dunia dah. Dia nak tinggalkan daripada keinginan dia daripada dunia. Dan tiada cenderung ia kepadanya. Bahkan kecenderungan hati kepada dunia pun tak ada. Bukan kata liak-liak nak pi tu. Bahkan cenderung sedikit kepada dunia pun tak ada dah. Kerana apa? Kerana mengetahui ia bahawa tiada boleh menghimpunkan dunia dan akhirat pada satu masa. Tak boleh kita ni nak himpun dunia dan akhirat pada satu masa, yakni duduk dalam hati kita, duduk setempat, duduk sekali. Tak boleh. Kalau dan ada dunia bertahta di hati kita, maka kita liak, kita seronok dengan dunia. Hak tu bukan kata zuhud dah. Hak tu tamak dengan dunia. Orang hak zuhud ni dia nak buang habis terus dah hati dia ni daripada ada rasa nak kepada dunia. Kalau pangkat yang pertama tadi ada keinginan, ada kecenderungan, ada muyul sikit-sikit. Hak nombor dua ni tak ada dah. Hakis habis buang cuci dah dunia daripada hati dia, kerana dia tahu kalau nak isi akhirat di dalam hati dia, maka dia kena tolak dunia ni sekaliannya sekali. Tak boleh ada sikit pun kecenderungan. Maka kata musannif, kerana dia tahu akhirat dan dunia itu tak boleh dihimpunkan, maka murah hatinya dengan meninggalkan dunia itu. Jadi senang. Murah ni makna senang. Senang hati dia untuk dia meninggalkan dunia. Kerana apa? Dia senang nak meninggalkan dunia. Kata musannif, kerana mengetahui ia akan bahawasanya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Jadi nak tinggalkan dunia, nak masukkan akhirat, makna kena tahu kelebihan akhirat dibanding dunia. Makna kena ngaji banyak lagi lah. Makna bukan sekadar kita padam ngaji zuhud saja tak cukup. Kenal zuhud ni bagian. Pangkat pertama begini, pangkat kedua begini. Boleh cakap lah, pangkat kedua ni buang habis semua dunia daripada hati, buh akhirat. Bukan senang. Sebab apa? Sebab kata musannif, orang hak duduk pada pangkat yang kedua ni, dia dah tahu dah kelebihan akhirat di atas dunia. Makna kita ni kena cari mengaji lagi lah. Kena baca Quran lagi, ngaji tafsir lagi, tadabbur ayat-ayat Quran, ngaji hadis. Mengaji lagi sifat-sifat yang apa ni, kitab-kitab yang lain, supaya kita mengetahui akan hakikat dunia dan hakikat akhirat. Maka matlamat kehidupan kita ni, dunia ke akhirat. Dunia-dunia ni apa dia? Akhirat tu apa dia pula? Maka bila kita kenal dunia dan kita kenal akhirat, dan kita mengetahui kelebihan-kelebihan akhirat yang banyak yang Allah Ta'ala sebutkan tu, dan Nabi SAW ceritakan kepada kita, baru boleh jadi mudah untuk tinggalkan dunia. Itu pun bukan masa sekejap. Cakap mengaji setahun, 2 tahun, tak boleh tinggal lagi. Ada hak duk mengaji berpuluh-puluh tahun. Wirid zikir dia puluh-puluh ribu sehari pun duk ada lagi keinginan, kecenderungan pada dunia. Mari lagi. Tambah kita hak malas zikir, hak malas ngaji ni lagi payah. Hak duduk dengan golongan ulama hari-hari ni, salah satunya usaha apa? Supaya duk nampak akhirat. Hari ni duduk dengan ulama ni, hari ni pergi ziarah ulama ni, hari ni duduk dalam majlis ilmu ulama ni, hari ni duduk dengan syekh ni. Tu pun dalam sekelip mata tu, mari pula syaitan duk bisik tu. Dia terpandang pada dunia, tak rasa teringin ke dunia. Pasal apa? Kawan hak sebelah dia pakai handset canggih sikit dah. Ni duduk dalam majlis ilmu ni. Duduk dengan syekh dah pagi, tengah hari, petang, mari tengah malam tu kawan dia buat keluar telefon. iPhone 12. Note 10.
Apa hak terbarunya Note 10 Pro apa tak tahulah. Nah 3-4 ribu. Nah dia pun pakai hak mahal dah, 3-4 ribu dah. Tapi ternampak hak kawan dia canggih lagi. Mari muyul ada kecenderungan, kalau aku boleh pakai hak ni. Ada sikit. Nah, mana duduk pangkat hak tamu lagi tu, kena berusaha nak lawan daripada kecenderungan hati hak nak kepada kecanggihan ataupun kepada dunia tadi. Tu hak duduk dengan ulama, hak tu hak duduk dengan majlis ilmu, hak tu hak duduk dalam majlis zikir. Nah, tengok saing dia, tengok rakan dia, tengok kawan dia, nah, pakai serban. Serban dia ni mahal, aku boleh pakai satu, nampak segak macam dia. Kan? Mari. Nah, macam kita di sini ni kuranglah nak nampak ataupun payahlah nak nampak majlis zikir yang besar-besar. Nah, yang duduk kejap lagi bangun, pakat berdiri, pegang tangan ramai-ramai. Ada ulama, ada syekh yang pimpin zikir tersebut 2 ke 3 jam. Di Malaysia payah jumpa. Nah, adapun di tempat kami belajar dulu ni, kira kalau yang cari majlis zikir ni hari-hari ada lagu tu. Lepas subuh ada, malam paling banyak lah. Malam paling banyak. Lepas maghrib, lepas isyak, lepas maghrib mengaji, lepas isyak sambung majlis zikir. Lepas Jumaat pun ada. Nah, makna makan siap-siap sebelum Jumaat. Sebab apa? Lagi majlis zikir tu dia berlangsung lepas habis Jumaat sampai waktu asar. Zikir. Nah, mula dengan ada satu kumpulan, nah, yang mengepalai daripada zikir tu, dia mula baca satu demi satu zikir, kita ikut sampai dia baca selawat. Kemudian lagi sampai maqam qiyam, makna semua akan berdiri berzikir. Allah kan bersebut. Pakat ramai-ramai berdiri semua. Dalam doa Allah. Duk tengok orang lagi. Tu duduk dalam duduk berzikir tu. Duk nampak lagi. Pegang tangan kawan ni, pegang-pegang duk hayut Allah tu, tengok jam tangan dia. Jam tangan dia lawa. Tu. Ni kita hak duduk main dengan dunia sedia-sedia. Majlis ilmu kurang, majlis zikir jarang-jarang. Sedia-sedia tangan duk pegang telefon. Scroll pula Facebook pula, iklan tu, iklan ni. Lagi susah nak tinggal tu dunia. Nak dapat pangkat yang pertama pun susah. Ni kan pula pangkat yang kedua. Jadi kita ni kena banyak teroka lagi ilmu-ilmu tentang akhirat. Kena cari lagi apa dia bahana, apa bahaya, apa binasa orang yang meletakkan kecintaan akan dunia. Sebab tu Nabi sebut tentang orang yang bijak, orang yang cerdik, iaitulah orang yang ada akhirat di dalam hati dia, dalam akal fikiran dia, dan dia senantiasa berfikir, membuat persiapan untuk hari tersebut. Kita duk rasa kita bijak sangat-sangat dah. Kita lah hak paling cendia kawan. Bijak sana, bijak sini. Sebab apa? Kita pandai serba mak nenek. Orang cerita tu kita boleh cerita, orang cerita ni kita boleh cerita. Makna semua tentang knowledge ni kita ada. Rasa kita bijak. Sebenarnya orang tu tak bijak pun. Yang mana kata Nabi, orang yang bijak ni orang yang memikirkan akhirat dia. Baru nak boleh pasang sifat zuhud tu di dalam hati dia. Kata musannif, perumpamaan orang yang meninggalkan dunia tadi, kerana dia mengetahuikan kelebihan akhirat di atas dunia, seperti murah hati mereka yang membeli akan permata yang indah dengan RM1. Tu. Kita hari ni nak boleh permata yang indah tu murah ke mahal? Mahal. Mahal tak ada dah lah. Tambahlah ni emas pun naik harga 200 lebih. Dulu kita duk kata 140, 160, tunggulah. Esok jatuh tinggal bawah 100, murah lah 200 lebih. Tak ada murah. Tapi kata musannif, perbandingan orang yang boleh cabut, buang dunia dalam hati dia, nak cerita senangnya ni, seumpama permata belian tadi ni boleh dapat hanya dengan RM1. Mudah sangat-sangat.
Untuk dia tinggalkan dunia dan dia meraih dan dia mencari akhirat, semudah mendapatkan berlian permata yang indah dengan wang RM1 sahaja. Hari ini kita RM1 macam tak ada nilai. Nak cerita mudah dan sangat senang untuk mendapatkan akhirat itu ketika mana dia mengetahui berapa banyaknya faedah akan hari akhirat yang dia sedang usaha untuk letakkan di dalam hati dia. Maka semudah itulah dia juga akan mendapatkan sifat zuhud atau bersepakai dengan sifat zuhud. Sekalipun kasih ia akan wang yang RM1 itu. Jadi kata musannif, kasih tak pada wang yang RM1 itu? Kasih. Kasih juga, tapi pada nak mendapatkan permata yang indah itu, maka yang RM1 itu jadi mudah lepas. Ada apa? Kerana permata tadi tu lebih bernilai, bahkan sangat-sangat bernilai. Yang mana ramai orang hari ini bercita-cita nakkan dia. Hari ini kita tanya umat Islam, semua nak akhirat. Tanya orang yang mengucap 2 kalimah syahadah, nak tak syurga Allah? Semua nak. Betul tak? Saudara tanya hak besar ke hak kecil ke, tanya hak baru masuk Islam pun, hak tak kerti apa lagi tentang Islam, ataupun baru duk cerdik-cerdik. Orang Islam lama dah, lahir pada lahir tu, sampailah umur dia 15-16 baru duk kenal tentang agama ni. Tanya dia nak tak syurga? Nak. Walaupun dia tak semayang, dia tak puasa, dia tak zakat, dia tak sedekah, dia tak bagus, dia jahat, dia merompak, dia mencuri, tapi tentang syurga dia nak. Nak tak kalau semudah RM1 saja dapat syurga? Nak sangat-sangat. Tapi apa yang ramai orang nak hari ni, bahkan dia tak tahu mudahnya nak mendapatkan akhirat tu hanya dengan senilai wang RM1 yang diumpamakan oleh musannif. Hanya dia kena buang dunia daripada hati dia. Mudahlah cakap nak buang dunia ni. Mudah. Tapi kena usaha juga. Kena usaha. Pasal kita duk nak. Bila kita duk nak akhirat, nak ganjaran daripada Allah, maka walaupun kita kata susah usaha pada nak mengusir, nak buang dunia daripada hati kita, daripada fikiran kita, daripada keinginan kita dan sebagainya, maka usaha insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan bantu orang yang benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu zuhud yang lebih rendah. Lagi kata musannif, pangkat yang kedua ni nama zuhud dah, tapi itu zuhud yang lebih rendah. Rendah lagi zuhud tara ni. Kita nak boleh hak pertama tu pun susah ya mak dah. Hak kedua ni duk nampak lagi payah, lagi susah. Tu pun kata musannif, kata Syekh Abdul Qadir, hak ni zuhud yang lebih rendah lagi. Maknanya kalau nisbah pada keinginan ni orang tak ambil. Pasal apa? Nilai dia 1 sen. Hak paling rendah. Lebih rendah. Makna 1 sen banding dengan RM10 dengan 1 sen, makna 1 sen ni nilai yang lebih rendah. Hak setara ni pun susah dah kita nak boleh. Dan pangkat yang ketiga, bahawa tiada cenderung hatinya kepada dunia dan tiada liar daripadanya, bahkan adanya dan tiadanya bersamaan, keduanya adanya dan tiadanya tu pada sisinya, dan adalah harta benda pada sisinya seperti air, dan perbendaharaan Allah Ta'ala seperti laut, maka tiada berpaling hatinya kepadanya kerana gemar atau kerana liar. Dan bermula ini zuhud yang lebih sempurna dan yang lebih tinggi. Jadi kata musannif, hak ni lebih sempurna, lebih tinggi daripada yang kedua. Hak ni tinggi sungguh lah. Pasal apa? Hati dia ni tak ada kecenderungan langsung, sikit pun tak ada. Bahkan liak hati dia kepada dunia pun tak ada.
adanya dunia ni dan tak ada dunia ni, kata musannif, pada sisi dia tu serupa. Serupa pada dia ni, makna dunia ni tak ada nilai langsung sikit pun tak ada. Ada ke tak ada, tak sama. Sama pada ada dengan tak ada tu sama pada sisi dia. Dan adalah harta benda pada sisinya seperti air, dan perbendaharaan Allah Ta'ala seperti laut. Semua tu adakah tak adakah sama. Kita duk nak lagi ni dunia ni. Walaupun setara kita ni pada pangkat yang kedua tadi tak nak daripada dunia. Tak ada cenderungan pada dunia, tak ada liar hati pada dunia, tapi nak ada ayat. Naklah nak hidup. Naklah nak hidup. Tak ada ayat tak minum dia. Yang kata sebulan, 2 minggu, 3 minggu boleh jadi mati kerana badan ni tak ada ayat langsung dah kering. Tak minum ayat lama mana dah, doktor tanya 3 minggu. Pasal apa? Nak tinggal dunia. Ayat tu daripada perbendaharaan Allah yang Allah Ta'ala beri atas dunia. Jadi tak mau nak tinggal dunia. Ada pihak ketiga ni, duduk sisi tu, duduk pada dapat kelazatan akhirat dah tu, hingga tiada pandang langsung sedikit pun tak ada pada dunia, hatta kepada air dan segala perbendaharaan Allah yang banyak tu, kata musannif, jika nak diumpamakan seperti laut yang luas yang tiada bertepian. Tak ada langsung cenderung kepada nak daripada dunia, nak ambil rasa. Kita duk cakap lagu tu lah ni, hidup ni sekali ya, paling tak ada boleh rasa, tak apa dah. Boleh rasa sekali, tak apa dah. Orang duk sebut buah apa ni, nama dia buah mishmish. Contoh kan, orang sebut buah ni buah apa? Buah aprikot, tak biasa makan. Tapi nak makan takut makan sakit apa. Tak apalah, boleh rasa pun tak apalah. Niat apa ni? Niat ubat. Nak beli makan juga, nak juga tu. Tu bukan cenderung dah, tu siap makan, siap lahap semua dah. Ni cenderung pun dia lawan dah. Makna kita ni tak ada zuhud lagi. Dalam duk mengaji kata nak zuhud. Lepas tu doktor pula duk peringat ni, Pak Long ada kencing manis, kena tinggal gula, kena tinggal tu, kena tinggal ni, hak manis-manis. Ada pula darah tinggi, sebuah mak nenek hak jenis masing-masing tu tinggal belakang dah. Mari 2 bulan, duk teringin. Tak apalah, kawan kata, makanlah niat ubat. Makanlah niat ubat. Kecenderungan, keinginan nak pada nikmat masin tu apa? Dunia. Kita bukan kata nak usaha nak lawan hak tu kerana nak tagih akhirat, tapi nak dia juga usaha nak pergi makan juga, niat ubat. Niat ubat. Zuhud dah tu. Dah. Pangkat kedua, pangkat tamak pun dah. Masih lagi ada tamak ataupun haloba dengan dunia. Mana kita buat perbandingan lah. Perbandingan dia, setara tu lah kita ni untuk kita periksa hati kita ni, berat dia tu, cenderung dia tu nak kepada akhirat ataupun cenderung dia nak kepada dunia. Kalau orang hak gemar kepada jenis bersukan ni, jenis tu pula. Tuhan takdir kata accident, patah kaki. Duk atas katil tu, Allah duk tengok kawan-kawan dia, tak apalah sukan jenis apa, kayu gerek, bola, apa saja. Tuhan takdir berlaku apa yang dia tak mau, kita pun tak mau, wal'iyadzubillahi ta'ala min dzalik, duk terbaring atas katil. Tak apalah, aku nak tinggal lah sukan-sukan ni apa semua. Mula-mula bangkit sedap tu, alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi peluang lagi, hidup lagi aku ni, boleh buat ibadat lagi, boleh minta ampun lagi, boleh taubat lagi. Baring buang sehari, esok kawan-kawan main, ni kawan kita beli gerek baru tu noh. Tak apa lah, doa aku cepat sembuh lah. Nanti aku boleh kayu dengan buah. Hak kemarin dah tahu, mari Tuhan bagi kita peluang, dia sempat dia bertaubat, dia nak cari akhirat, nak tinggal dunia. Baru sehari, mari tunjuk, kata kawan, mari cerita, bukan tunjuk cerita ya, kata kawan seorang beli gerek.
dia pun duk teringat gerek dia hak di rumah. Hak kemarin duk fikir nak jual dah, gerek-gerek ni semua nak jual dah, tak mau dah dunia-dunia ni, nak cari akhirat. Tu hak sehari. Ada hak lama, Tuhan uji dia lama. 6 bulan, setahun dia tinggal. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Pasal apa? Duk teringat hak dia accident apa itu, big fight lah, contoh. Ni kan duk cerita orang lain ni. Duduk cerita benda hak berlaku sekeliling saya sendiri ya. Tak mau dah. Ada 4 biji motor jual habis semua. Tak mau dah motor-motor ni duk teringat accident ni, Allah mengerikan. Ni alhamdulillah accident ni tak mati, Tuhan bagi peluang boleh buat ibadat, boleh taubat lagi, boleh buat baik dengan orang. Hilang setahun, hilang masa 2 tahun dengan motor, 3 tahun, 4 tahun, mai 10 tahun duk teringin nak beli lah. Ni dunia ni dunia. Hak kata dunia ni, itulah dia punya hasutan dia. Dia punya dekatnya dia dengan kita. Kerana apa? Kerana kita pun duk cari di dia. Jadi kalau kita nak sungguh tinggal dunia ni, makna kena dengan usaha yang sangat-sangat cekal, yang sangat-sangat hebat kita kena buat. Makna kena duduk dengan orang-orang yang dalam usaha dan mereka dah mula praktikkan kehidupan mereka, walaupun tak banyak yang mereka tinggal daripada dunia, tapi mereka dah mula meninggalkan dunia. Jangan duduk dengan orang yang masih mencari dunia dengan kita ada niat nak tinggalkan dunia, payah. Makna kita kena duduk dalam arus orang-orang yang sedang dan usaha untuk meninggalkan satu barang, suatu perkara daripada perkara-perkara dunia. Kena cari orang hak lagu ni. Duduk dengan orang-orang soleh, duduk dengan alim-alim ulama yang zuhud. Mereka ni tiap-tiap hari satu benda mereka tinggal. Hari ni tinggal dunia hak ni, esok tinggal hak ni, lusa tinggal hak ni. Satu hari mereka fikir tentang dunia mereka, apa lagi yang mereka tak tinggal. Kita dalam usaha nak tinggal dunia, tapi duduk dengan orang hak dia duk buat dia punya cita-cita dia, tahun ni apa tak boleh lagi. Makna orang ni duk cari dunia. Kita pun akan jadi orang yang mencatat apa yang kita belum dapat daripada dunia. Dia target dia dunia. Bulan ni nak beli ni, bulan depan nak beli ni, tahun depan nak beli tu, tahun depan lagi nak beli ni. Kita nak tinggal dunia. Hak tahun ni nak tinggal ni, bulan ni nak tinggal ni, tapi pergi duduk dengan orang cari dunia, tak boleh tinggal dunia. Kita pun nanti esok tukar. Daripada hang nak tinggal dunia, buku baru, buka buku baru, tulis hang bulan depan nak beli apa? Aku nak pakai CLK. Kalau betul aku nak kena pakai, tak ada pun pasal Ertion lawan hang sikit. Contoh kan, bulan depan tu nak beli apa? Kalau keluar iPhone 14, aku nak pakai iPhone 15. Dia duduk dengan orang yang cari dunia, tak sampai bila pun tak habis. Tak sudah. Kerana fitnah akhir zaman ni semakin hari semakin dahsyat, semakin hari semakin hebat. Usaha-usaha mereka yang nak umat Islam ni berpaling daripada mencari akhirat, berusaha menjadi orang yang tamak dan haloba dengan dunia. Maka kata musannif, kerana yang benci akan sesuatu, berbimbang ia dengan dia semacam dengan yang kasih akan dia. Kerana ini tak kala mencela akan dunia oleh beberapa laki-laki pada sisi Rabi'atul Adawiyah, berkata ia bagi mereka itu, jika tiada cemar hati kamu, nescaya tiada mencela kamu akan dia. Maka kata musannif lagi, kerana yang benci akan sesuatu, berbimbang ia dengan dia semacam dengan yang kasih akan dia. Jadi orang yang nak akan akhirat, maka dia kena benci kepada dunia. Makna nak tinggal ke dunia ni, kena benci dunia dulu. Tapi bukan benci daripada apa hak Tuhan perbuatkan. Bukan kita benci dunia ni kerana kita kata hak ni hak Tuhan buat, tak boleh. Ni nikmat Tuhan belaka. Dunia ni semua ni hak Allah Ta'ala belaka. Kita tak benci pada hak Allah Ta'ala perbuatkan. Saat ni kita duk pergi benci pula. Tak. Dunia ni cuma kita nak tinggal dia, kita kena tak suka pada dunia tu dulu.
Nah, benda hak kita nak tinggal ni, benda kita tak suka, mudahlah tinggal. Orang makan petai, kita tak suka petai, maka kita boleh tinggal. Tapi bukan kita hina petai tu, bukan kita kata hak ni makhluk hak Tuhan bagi jadi, ni hak paling bodoh, hak paling busuk. Ada. Kita tinggal, kita tak suka tanpa kita kata apa-apa. Jadi orang yang benci akan sesuatu, kata musannif, berbimbang ia dengan dia semacam dengan yang kasih akan dia. Setara tu jugalah, bagaimana orang yang kasih akan sesuatu, maka dia akan cari sungguh-sungguh, dia bimbang akan apa yang dia kasih. Nah, seperti itu jugalah orang yang tak suka akan sesuatu, maka dia akan usaha, dia bimbang kalau benda tu ada dengan dia. Kita tak suka apa ada kat kita, maka kita akan bimbang kalau benda tu ada dengan kita. Itu perumpamaan dia. Nah, maka kata musannif lagi, nah, sebagaimana tak kala mana mencela akan dunia oleh beberapa laki-laki pada sisi Rabi'atul Adawiyah, berkata ia bagi mereka itu, jika tiada cemar hati kamu, nescaya tiada mencela kamu akan dia. Bukan suruh mencela dunia dak, suruh benci akan dunia, suruh tinggalkan dunia tanpa mencela akan dunia. Jadi Rabi'atul Adawiyah ni tak kala mana ada beberapa orang laki-laki yang kononnya mereka nak meninggalkan dunia, mereka tak suka akan dunia, nak gemar mereka hati mereka akan akhirat, tetapi mereka mencela akan dunia. Maka kata Rabi'atul Adawiyah, kalau hati kamu tak cemar, hati kamu tak kotor, kamu tidak akan mencela akan dia. Jadi jangan salah tafsir. Nak akan akhirat bukan makna kita cela dunia. Kita tinggalkan dunia, kita tak suka akan dunia ni supaya dapat kita menghasilkan cinta akan akhirat, tetapi jangan mencela dunia. Cela pasal apa ni? Ni dunia, benda ni binasa, benda betul, benda tu sungguh binasa, tapi itu ciptaan Allah, perbuatan Allah. Jangan kita perhuduh dia, jangan kita pelekeh dia, jangan kita kata yang sesuka hati kita, seumpama menghina atau mencela daripada nikmat-nikmat Allah, kerana itu daripada adanya buruk dan rosaknya hati kita. Orang yang zuhud ni hati kena comel dulu, hati kena bersih dulu, hati kena cantik dulu, baru mudah nak bersepakai dengan sifat zuhud. Sebab apa? Sifat zuhud ni sifat yang dipuji. Ada pun orang yang suka mencela, orang yang menghina, orang yang mengutuk. Ini sifat yang dilaknat, sifat mazmumah, sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibawa kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha 100,000 dirham. Maka tiada liar ia daripadanya, yakni daripada 100,000 dirham itu, tetapi membagi-bagi ia akan dia semuanya pada hari itu. Tiada ada tinggal di sisinya sesuatu. Maka berkata khadamnya baginya, jika engkau beli dengan 1 dirham akan daging yang berbuka puasa engkau atasnya. Maka menjawab ia, yakni Siti Aisyah jawab, jika engkau peringat akan daku tadi, nescaya memperbuat oleh aku akan dia. Maka ini pangkat terkaya dan ia lebih sempurna daripada pangkat zuhud. Ada tak lagi pangkat yang lebih sempurna? Jadi Syekh Abdul Qadir nak bagi kat kita ni, nak maklum kat kita, ada satu pangkat yang lebih sempurna daripada zuhud, iaitulah didatangkan khabar tentang kelakuan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Yang mana satu ketika, satu hari, Sayyidatina Aisyah didatangkan dengan 100,000 dirham. 100,000 dirham ni banyak, banyak sangat-sangat. Kalau hari ni kita nak convert dengan duit kita pun dah dekat 500,000 juta. Ni 100,000 dirham ni pada hak asal, di mana dirham tu digunakan sebagai mata wang ataupun nilai tukaran. Hari ni setengah negara yang guna. Tu pun 1 dirham di Jordan umpamanya
nilai dia hari ni, nah lebih kurang setara tu lah. Nah, kita RM1, mereka RM3-4, lebih kurang. Tu kata kalau 100,000 darham, duk ada setengah juta. Lah ni bagi kat Abang Sopi setengah juta. Gagak nak buat apa? Setengah juta ni. Mai tok depan kita ni setengah juta. Bagi saja, ni sungguh bukan bagi saja ni, sungguh lah. Nak buat apa buat lah. Pasal apa ni? Aku bagi kat hang. Kita ni dengar setengah juta orang tak bagi kat kita lagi pun otak ni dia melilau jauh lah. Setengah juta boleh beli tu, boleh beli ni, boleh buat tu, boleh buat ni, boleh pi sana, boleh pi sini, tak dapat lagi. Baru duk dengar orang kata nak bagi. Kan? Supaya nak boleh 10k tu kan. Duk bodoh sangat pasal dia dalam kepala otak ni dia rancang macam-macam ni. Dengar kata nak boleh tu kan. Dia rancang siap dah nak beli tu, nak buat ni, nak bayar tu, nak pi sana, nak bagi kat orang tu, nak bagi kat orang ni. Tak apalah, hutang kena bayar, memang wajib bayar. Tapi nak cerita kita ni kecenderungan dunia ni macam-macam. Tu 10,000. Tu kan bila tak boleh tu kan. Nah, macam-macam lah. Saya tak tahu, saya tak ada. Cuma duk dengar rungutan. Nah, duk baca rungutan orang-orang ni, lagu tu. Ni setengah juta, 1,000 darham datang pada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi apa yang dibuat oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, hati dia ni tak ada kecenderungan, tak ada liak langsung pada 100,000 darham tu, sikit pun tak ada. Bila sampai di tangan Siti Aisyah radhiyallahu anha 100,000 darham, apa Siti Aisyah buat? Terus dia langsung membahagi-bahagikan 100,000 darham itu kepada semua akan dia, yang ni akan dia 1,000 darham tu semuanya pada hari itu tiada ada tinggal di sisinya sesuatu. Sikit pun tak ambil. 1 darham pun tak ambil. Bagi semua, bahagi bedok. Bagi kawan tu, bagi kawan ni, bagi kawan tu, bagi kawan ni. Sehingga kata khadam, yakni pembantu bagi Siti Aisyah radhiyallahu anha, jika engkau beli dengan 1 darham akan daging, yang mana daging itu berbuka puasa engkau atasnya, yakni dengannya. Kenapa tak ambil 1 darham pun tak apalah. Nak kata khadam bagi Siti Aisyah, kenapa? Makna jika engkau ambil ni macam tanyalah, kenapa tak ambil? Kalau ambil 1 darham tu, boleh juga beli daging untuk nanti berbuka puasa. Maka kata Sayyidatina Aisyah apa? Kalau jika yang ini, kalau engkau peringatkan akan daku tadi, nescaya memperbuat oleh aku akan dia. Awak tak cerita tadi. Mana Siti Aisyah ni dalam cerita ni nak habaq kata hati dia ni tak ada kecenderungan langsung, walaupun keadaan tu dia tak ada apa-apa daripada untuk berbuka puasa. Kita ni kalau puasa pukul 11 pagi, petang duk ingat dah sagi nak makan apa. Lah ni baru pukul 11 pagi. Sagi nak buka puasa, sagi duk teringat dah nak makan apa. Duk buka dah geruk apa, food delivery. Hari ni ada promosi apa, kan semua lah ni online kan. WhatsApp group banyak kan. Bukit Mentajam, Carok, Tok Kun, Matang Pau, geruk apa ni? Geruk makanan delivery. Tengok hari ni promosi apa. Scroll. Pukul 11 pagi. Azan luar. Dah bagi laluan azan sah. Kering tengkok ni sari dia buat kerja panas. Kering lah. Ngecat. Ngecat macam rumput. Kalau dekat saya pergi tu. Jangan dah lari ni kereta habis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah
Jadi kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah, kelakuan ataupun keadaan yang mana diperlihatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ini, maka ini pangkat terkaya dan ia lebih sempurna daripada pangkat zuhud. Kenapa? Kerana tak kala mana dunia datang kepada dia, dia tidak ada sedikit pun kecenderungan, bahkan tiada liar hati dia akan dunia, bahkan boleh membahagikan kesekalian daripada dunia yang datang kepada dia kepada yang lain daripada diri dia sendiri. Adapun hak tadi pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, dunia tak datang kat dia. Dia yang ada keinginan, ada kecenderungan, ada liar hati nak kepada dunia. Adapun Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, hak pangkat pertama, pangkat kedua, pangkat ketiga tadi, tiga-tiga tu, nah yang ni keliaran hati tak ada, cenderung hati tak ada, memang dia tak ada dah keinginan kepada dunia. Hatta tak kala mana dunia datang, yang ni seumpama bulan jatuh ke riba. Seumpama tu, hak kita duk sebut ni, dan bulan jatuh ke riba ni, makna kita boleh bakar hak dunia ni. Jadi Siti Aisyah radhiyallahu anha ni seumpama tu dah keadaan dia, 500,000 datang di hadapan dia. Dalam
Diri dia tu diberikan pemilikan pula untuk 1,5 juta ni, buatlah, ni hak kamu. Maka tak kala tu hati dia pun tak ada kecenderungan langsung, bahkan tak ada liar hati. Mungkin ketika tu tiba-tiba mari terdetik rasa, ni rezeki daripada Allah ni, aku bagilah sebanyak mana aku nak bagi, ambillah dalam 10 ataupun 100 dirham untuk kegunaan sendiri. Tak ada. Hatta untuk berbuka puasa pada saat maghrib nanti pun Siti Aisyah tak teringat, tak terfikir langsung tentang bahawa dia tidak ada apa-apa sesuatu untuk dimakan. Untuk buka puasa tak ada. Kotlah boleh buka puasa lagi makan daging sedap sikit, buka puasa makan daging. Tak terfikir apa tu. Nak cerita, tak ada langsung hati ni liar kepada dunia. Sebab tu kata dengan Siti Aisyah kepada khadam dia, jika engkau peringatkan tadi, makna kalau hang bagi tahu tadi, nak ambil 1 dirham beli daging untuk buka puasa, nescaya aku perbuat akan dia. Kalau hang bagi tahu tadi, mungkin aku ambil 1 dirham beli daging untuk buka puasa. Pasal apa tadi yang tak bagi tahu? Tapi dia tak tanyalah. Dia tak tanyalah pasal apa hang tak bagi tahu. Dia cuma kata kalau tadi engkau bagi tahu. Ni Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ibu bagi sekalian orang yang beriman kepada Allah, menunjukkan bagi kita bagaimana Nabi SAW telah berjaya mentarbiyah bukan hanya pada batang tubuh, tetapi kepada hati yang suci daripada dunia. Yang mana hati ini hanya berkeinginan kepada akhirat. Maka inilah satu pangkat yang terlebih tinggi, yang terlebih sempurna daripada pangkat zuhud yang lebih tinggi tadi. Hak nombor 3 tu tinggi dah tu. Tapi hak ni tinggi lagi, lebih sempurna lagi, kerana dia didatangi oleh dunia. Jadi muslimin muslimat rahmatullahi ta'ala alaikum. Jadi kita ambil pengajaran apa yang kita dapat dalam bab zuhud ni. Makna kita ni tak sampai lagi kat sini ni. Pangkat pertama, pangkat kedua, pangkat ketiga jauh lagi. Pangkat pertama tu pun belum tentu ada di dalam hati kita ni. Kita ni bukan kecenderungan buat terus. Cenderung pun mari belakang, keinginan pun silat-silat tu baru duk ada dalam masa duk buat tu. Nak cerita kata apa? Nak kata duk buat dunia ni laju daripada keinginan. Keinginan tu tak ada sangat pun, tapi dia duk buat juga, melebihi keinginan. Tapi bukan bermakna kita boleh senang-senang bagi alasan, aku ni mengaji apa bab zuhud ni, banyak lagi hak lain nak kena mengaji. Bukan nak boleh dah aku ni nak bersifat dengan sifat zuhud ni, aku ni dosa banyak. Semua orang dosa banyak. Tak ada siapa yang maksum lain daripada Nabi dan para rasul. Semua kita ni dosa banyak. Habis ada cerita bab zuhud, ada cerita, ada mengajar, ada ulang kaji ni pun lagi banyak dosa daripada hadut depan ni boleh jadi. Tapi sama-sama kita ambil ilmu ni, makna bila kita mengaji dan kita boleh ambil manfaat daripada ilmu ataupun sifat zuhud ni, kita nak kita ni dapat ada sifat yang Allah Ta'ala puji. Pasal apa? Pasal kita ni duk mengaku aku ni kasih akan Allah, aku nak Allah Ta'ala kasih kat aku nak Allah Ta'ala sayang kat aku nak Allah Ta'ala senantiasa merahmati aku. Lebih-lebih lagi ni keadaan kita hari ni. Keadaan yang mungkin selamat daripada jahat tangan orang, tapi kita takut dengan wabak. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi aku ni Allah sebaik-baik penjaga, sebaik-baik pelindung. Tak ada dah pelindung hak lebih baik daripada Allah. Jadi dengan kita raih, dengan kita kejar kecintaan, yakni kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, moga Allah Ta'ala nanti pelihara kita daripada wabak yang sedang ada berkeliaran di dalam negara kita, negeri kita dan di tempat kita khususnya. Jadi mudah-mudahan dengan sifat zuhud ni
kita duk mengaji dia minggu ke minggu daripada bulan lepas. Mungkin kita hari ini ni Allah Ta'ala nak ajak kita kena tinggal dunia lah. Bukan dengan beralasan, tapi mulakan langkah yang pertama tadi ni. Makna apa daripada keinginan kita hari ini ni banyak dah Tuhan sekat ni, Tuhan tahan. Tuhan tahan. Apa dia? Kalau kita imbas balik daripada awal PKP hari tu, mana pun tak boleh. Mana pun tak boleh. Hadut teringin nak pergi duduk ke kedai pun tutup habis lah. Nak pergi kedai apa malam. Duk teringin nak bawa bini jalan kepit kot duak pun tak boleh. Duk teringin nak bawa anak, pegang anak pergi main kot taman pun tak boleh. Bukan duk kacau orang pun. Kita sendiri dengan keluarga kita, dengan isteri kita, nak balik tengok mak ayah pun tak boleh. Telefon boleh lah. Nak jumpa, nak balik, nak nak salam, nak cium awal-awal dulu ni tak boleh. Wajib duduk di rumah. Setara tu. Makna mula kita ni kena sedar. Makna yang kita ni, dunia ni yang ada di sekeliling kita, yang sebelum ni kita sibuk dengan dia, kita cari dia, tak ingat dah apa yang berlaku dengan kita, apa yang berlaku dengan orang sekeliling kita, apa yang berlaku dalam rumah kita pun kadang-kadang kita tak ambil tahu sangat. Sebab kita kalut dengan dunia kita sendiri. Yang lebih utama, kita lupa akhirat kita. Allah Ta'ala panggil kita untuk berada di dalam dunia ni, tapi matlamat kita akhirat. Tuhan jadikan habis semua pemimpin-pemimpin keluarga imam pada bulan Ramadan. Sebelum ni tak pernah jadi tok imam. Tak? Tak pernah jadi tok imam. Kejut tergempak apa itu. Sebulan tu ketak lutut. Hak malam pertama, seminggu pertama hilang. Hak minggu pertama tu baca Fatihah sangkut-sangkut, baca pelan, malu kat anak, malu kat bini, lepas tu okey. Hak anak sebelum ni kita tak pernah tengok dia bacaan dia, kita tak pernah tengok dia semayang dia, kita tak pernah tengok pelajaran dia. Dalam masa tu boleh buat apa tu? Boleh buat tarbiyah. Ni bagi orang hak nak cari akhirat tu lah. Mana dia mula sedar ni. Dulu dia tak ada masa nak jamaah dengan anak-anak, tak ada masa nak tengok bacaan Quran anak-anak, pengajian agama anak-anak, tauhid anak-anak, isteri dia sebagainya. Ni bulan tu Tuhan bagi masa kat dia. Makna dunia lain pun tak payah sibuk dah hal-hal ni. Hak ni hak buat. Bulan Ramadan dia boleh khatam Quran dengan anak-anak, boleh semayang jamaah dengan anak-anak, puasa apa ni, buat ibadat semua dengan anak dan isteri. Tuhan bagi 2 bulan. Buat apa? Suruh mari kepada akhirat, mari kepada kecintaan Allah. Lepas tu Tuhan lepas dia. Nak tengok apa jadi. Apakah tinggal hak sebelum ni besok jadi tok imam, sampai keluar tak jadi tok imam lah. Hak sebelum ni boleh tengok anak punya anak sembahyang, sampai hari ni tak tengok dah. Pasal apa? Lepas balik. Mula balik hati ni, mula balik keinginan ni, mula balik akal ni, duk nampak kehala balik ke dunia. Hak awal hari tu ni duk nampak akhirat dah, duk fikir ya Allah dosa banyaknya ya Allah. Angkat tadah tangan tiap-tiap hari teriak-teriak. Teriak-teriak. Kan bulan hak pertama tu bukan banyak, bukan nak kata barisan harapan dak lah. Mana video depa pun banyak hak nangis-nangis ni, merayu-merayu habis. Kat orang ramai. Suruh apa? Stay at home. Ya. Banyak video sampai hak ni seorang gawai tu, hak ni gawai tu, ni gawai ni menangis ni. Rayu kat kita suruh duduk rumah. Lebih-lebih lagi alim ulama rayu kat kita. Suruh kita banyak mempertingkatkan takwa kita kepada Allah, tinggal daripada keinginan kita, khonok kita dengan dunia. Satnya. Adapun orang yang makin hari makin kuat keimanan dia, dia sedar akan dunia ni, Tuhan nak mengisyaratkan bagi dia dunia ni kalau dalam sekelip mata Tuhan boleh tarik semua, hang kena duduk setempat je. Sekelip mata lah. 18 hari bulan 3, siapa tak boleh keluar, wajib duduk kat rumah. Dengan hanya satu isyarat, Tuhan hantar satu virus. Tak apalah hak ni pandemik ke yang tu apa ada pun nak kata terpulang. Tapi kita yakin, kita percaya ini adalah kekuasaan dan ketentuan Allah.
Kalau Allah Ta'ala tak izin, tak berlaku. Ni ketentuan Allah. Tuhan kuasa, Tuhan lakukan benda ni, maka kita fikir balik, kalau hari itu Tuhan boleh letak kita setempat hanya dalam satu masa, satu detik, tak mustahil. Tuhan boleh buat pula dalam satu masa, satu detik, kita ni daripada dunia apa satu pun tak ada. Tapi moga-moga dalam keadaan tu kita dalam golongan orang yang sempat bertaubat dan berada dalam golongan orang yang soleh. Apa dia? Saat mati lah. Dan mati apa satu, dunia ni tak ada apa dah kat kita. Kita takut nanti saat kita mati, saat kita berhadap dengan malakul maut, kita masih lagi dalam usaha ataupun masih dalam mengejar dunia. Sama-sama insya-Allah kita muhasabah, kita menginsafi daripada dosa-dosa kita. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bantu kita, Allah Ta'ala akan tolong kita selagi mana kita menuju ke arah keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Itu janji Allah dan itu juga apa yang janjikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang kepadaku, kata Allah, satu jengkal, maka Allah Ta'ala akan datang kepada dia, mendekati dia, menghampiri dia satu hasta. Barang siapa yang datang kepadaku, kata Allah, satu hasta, aku akan datang kepada dia satu depa. Barang siapa yang datang kepada aku hal keadaan ia berjalan, nescaya aku datang kepada dia, mendekati dia, menghampiri dia hal keadaan aku berlari, kata Allah, harwalatan. Allah Ta'ala lebih bersegera datang kepada kita. Jadi insya-Allah jika hati kita ni sungguh nak akan keredaan Allah, kecintaan daripada Allah, kita usaha, insya-Allah Allah Ta'ala lebih dulu datang memberikan rahmat dia, pertolongan dia untuk tarik kita lebih hampir, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lemah, yang kurang, yang salah daripada anda sendiri, jika ada mohon maaf dan diperbetulkan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.